أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري والعقدة من لساني يفقهوا قولي. يا عزيز يا جبار يا متكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. Ini orang pertama menyambut abang ialah Puan Zainun daripada Canberra, Singapura. Orang Singapura diikuti oleh orang JB, Kaflizul. Itu orang yang kedua yang menyapa Tok Abah hari ini ya. Puan Zainun, terima kasih. Kaflizul, lepas tu diikuti oleh Sabridas ya. Cik Arman, Insinyur Haji Rocky, ini top 5 ni. Zurina Maisa. Lepas tu siapa? Lepas Zurina is Yong Aznon. Yong Aznon, Wafa Nurul, Aisyah Nasir, Lita Velita, Ji Fazil, Nur Azimah Yusuf ya. Like dan share guys, like dan share kepada semua sahabat kita selama mungkin. Hari ini hari Ahad ya, ramai yang cuti tapi ramai yang bekerja. Nur Amalina, Kamisah Rasman, Cik Nun Abu Bakar, Baba Hasan ya. Ini semua sahabat-sahabat setia kita. Salasiah Muradi, Saidah Ida, Hajah Jamiah Sayan, Cikgu Mutan Nurdin, ni top 15, top 20. Lita Walita dah sebut, Cik Akmal Musa, Salwa Zainun, Ina Zalina, Intan Aziz, Haslinda, Zainab Hassan, ni semua kawan-kawan setia top 20. Ya, Cikgu Mutan Nurdin sebut, Sabaria Daud, Ocu Mardan, ini jaga ni, Ocu Mardan ya. Rosnah binti Juzan, Yung Aduna sebut, Syamsinar Sa'ad, Maria Aziz, Intan Aziz, Hasna Syari, Zainab Hassan dah sebut. Salasiah Muradi, Allahumma salamat. Cikgu Mokhtar Nurdin dah share, terima kasih. Saidi Lamid, Miza Ayat, Zainab Hassan pun dah share, terima kasih. Baba Hassan, Siti Mariamah Singapura ya. Oh, salam Isnin. Salam Isnin, ingat salam Ahad. Tahu ingat hari Ahad ini. Sebab hari ini cuti. Cuti menyambut hari Deepawali ya. Tahu apa? Ingat hari Ahad ya, hari Isnin kau. Willy Jongga yang bercuti, yang bekerja silakan. Willy Jongga, Lita Walita, Siti Mariamah tadi, Yong Aznon Dashe, Norizan Samsudin, Siti Fatimah, Nur Aziz, Taufik Abdul Rashid, Nuraini Zainul, Saidi Lamid, Nur Asia ya. Haji Fazil, Alhamdulillah. Nur Atika Azman, 102 orang dah share, mak laju ya. 61 orang masuk kelas dah. Jawa dah, tapi rampai yang repeat, mungkin 50 baru ya, tapi yang repeat yang ulang 2-3 kali. Rosli Husaini ya. Olin Kitchen, Hamidah Abdul Muin, Nur Lela, Mokhtar Nurdin. Syukur ya. Okey. Ina Zalina, Intan Sumaya, Nurin Nur, Mona Maria, Zurina Maisa, cuti dah bawa balik. Tahu apa? Betul. Tahu apa yang ingat hari Ahad. Ya, sebab cuti, cucu-cucu ada. Mastura Kastober, hari ni pun kita pakai nak lunch out dengan the whole family ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bahagia dan Allah rahmati. Zainab Hassan, Hajah Juanis, terima kasih. 113 orang dah share, laju ya. Like dan share pada seramai mungkin sahabat kita. Azrin Rahman, Said Miron Arifin, Mona Maria tadi, Jawada dah masuk, dah share ya. Terima kasih. Intan Sumaya ya. Siapa yang tahu? Rosmini Ruslan, Azrin Rahman, Saiful Hisham, yang tak sempat ya. Kukut terlepas pandang, dan yang lain lah ya. Terima kasih banyak-banyak, mudah-mudahan Allah rahmati kita ya. Dan untuk mereka yang semalam bertunang ya, jiran Tok Abah ya, selamat bertunang. Yang ada nikah, happy birthday pula. Selamat pengantin baru, moga bahagia terjana. Terima kasih Zihan Yaakob Amzi ya. Yumdam dah masuk. Muhammad Kamal Rahim, Asri Ahmad, terima kasih ya. Dan untuk mereka yang anniversary, selamat menyambut anniversary. Yang dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan. Yang balik daripada kampung nak balik ke bekerja ya, sebab hari ni hari cuti, sebab dia long weekend. Today is coming back to apa nama,
tu KL ke mana, ke rumah masing-masing untuk bekerja esok ya. Tapi ramai anak-anak sekolah sampai hari Rabu tak apa difahamkan ya. Kita cuma ada cucu, jadi kan tak perasan tu. Baik, 144 orang dah share, kita sambunglah kisah semalam. Ya, sebelum tu ada tak yang baru join kita, kita raikan. Kita, siapa, Nur Amalina dah, ya, Ramini Haz Hussein dah, Asri Ahmad dah sebut, Muhammad Kamarim dah sebut, Yum Dam dah sebut, ya. Belum ada orang baru yang menyapa tak apa. Belum ada, Sofa belum ada. Baik. So, jom kita sambung kisah kita ya, tips menjadi orang yang berguna kepada dunia. Orang yang berguna, orang jadi aset yang memberi nilai tambah kepada dunia. Allahumma salli ala Muhammad ya. So semalam kita stop kat nombor 7. Sebab tu akan cuba stop kat nombor ganjil sebab ikut sunnah witir. Allah itu witir. Allah suka kita lakukan witir. So kalau kita buat benda tu diganjilkan. Minum 1 teguk okey, 3 teguk okey, 5 teguk gitu. Ya, makan tambah pun sebiji, 3 biji, 5 biji gitu. Ambil wuduk pun sapu sekali minimum, tapi kalau elok 3 kali. Untuk basuh muka, basuh tangan ni 3 kali. Itu afdal, ya, sunnahnya. Okey, so itu sebagai satu sunnah ya, witir. Semalam kita berhenti kat nombor 7. Jadi orang yang beradab sopan, yang Tok Wah selalu sebut. Ya, orang beradab tanda berilmu ya. Orang berilmu ramai yang tak beradab ya, dan untuk mudah dapat ilmu kena beradab semasa menuntut ilmu. Bila kita beradab maka mudah untuk mendapat ilmu. Itu pun satu kata-kata mutiara ya, satu peribahasa Arab. Orang yang beradab mulakan dengan adab, maka mudah untuk menuntut ilmu. Dan Nabi mengajar kita untuk sentiasa beradab sopan dengan para guru. Ada adab-adab, ada sunah-sunah ya, masa majlis guru. Jangan naikkan suara, jangan bercakap bila cikgu bercakap, jangan bertanya masa cikgu tengah mengajar ya. Bila cikgu kata okey ada soalan, boleh tanya. Jangan kita menyampuk-nyampuk, cikgu tengah mengajar kita menyampuk. Itu dilarang ya, takut menyampuk ya. Tapi kalau ada benda yang cikgu tersilap ataupun kita cuba bagi isyarat ya dengan hormat untuk kita mencelah ya, dengan cara hormat ya, angkat tangan ke ataupun kaedah yang cikgu telah didik kita, bagaimana caranya kalau cikgu tersilap. Tapi nak menegur cikgu pun mungkin dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat. Semua orang manusia membuat kesilapan. Gitu ya. Jangan cikgu buat silap macam mana? Well, cikgu bukan maksum. Semua orang buat silap. Ya, okey. Ni ada tab 1, tab 2 error. Tab 1 error, kesilapan yang memang betul-betul silap, okeylah tu. Ya, kalau orang yang silap kita kata tak silap, itu not bad. Tapi orang yang tak silap kita kata silap, itu bad. Jadi menghukum orang yang tidak bersalah jauh lebih teruk daripada melepaskan orang yang bersalah. Melepaskan orang bersalah, tab 2 error. Melepaskan orang bersalah itu ialah buat kesilap, tapi kesilapan itu tidak mudah-mudahan tidak menzalimi siapa-siapa. Tetapi kalau menghukum orang yang tak bersalah, itu memang menzalimi mangsa. Doa orang yang dizalimi sangat makbul. Watch out guys. Kadang mak bapak tu juga ya. Anak lain buat silap, anak lain kena hukum. Atau satu anak buat silap, semua kena hukum. Ini pun mak bapak Gestapo. Ya, Gestapo ni. Saya adil, kata seorang ayah kepada Tok Abah. Aku adil. Satu buat silap, semua kena sepak. Kenapa pula? Supaya semua bersatu hati supaya tidak buat silap. Satu silap, semua kena. Saya kata tak adil. Ya, tak adil. Jadi kalau yang silap yang akan dihukum atau ditegur, bukan semua kena. Itu tak adil namanya. Itulah adil. Tak adil. Itu zalim. Orang tak bersalah kena hukum. Orang yang bersalah kena hukum, okey. Tapi orang tidak bersalah kena hukum, itu zalim. So jangan kata, aku satu buat silap semua kena pukul. Itu undang-undang kat rumah aku. Supaya mereka pesan-memesan. Jangan. Betul. Itu namanya cooperative learning. Ataupun kita untuk mereka ada mob mentality supaya mereka satu hati. Pesan-memesan ke arah kebaikan. Betul. Tujuannya, caranya salah. Kita patut appreciate perkara yang bagus. Tapi kalau satu anak buat silap semua kena rotan, itu salah. Itu zalim. Itu tidak adil. Itu bukan pendapat Tok Abah tu. Mana mungkin lain anak yang silap ataupun nakal semua kena pukul. Ya, semua kena hukum.
Sebab ini memang betul. Dalam tentera, Tok Abah pernah masuk dulu latihan tentera. Seorang buat silap, semua satu pasukan kena dihukum supaya ada group pressure, group cooperation, group kata tu teamwork lah, and reminding one another to prevent a mistake. Jadi itu cerita lain. Itu dalam membentuk satu sangat persoalan dalam tentera untuk disiplin dan kasih sayang dan kerjasama dalam pasukan, itu cerita lain. Tapi satu anak buat silap, semua kena rotan, pada Tok Abah tidak betul. Ya, apa niat pun tak berapa betul lah dia punya hukuman, sebab niat tidak mengalahkan cara. Okay guys, so kita hari ni sambung tip nombor 7 semalam. Jadi orang bersikap sopan santun, beradab. Sebab Tok Abah sebut semalam, menutup kita punya bicara semalam sebelum kita sign off, dengan bukan umatku, sabda Nabi, mafhum sabda Nabi, bukan umatku orang muda yang tidak hormat orang tuanya, atau orang tua yang tak sayang pada orang mudanya. Seorang tua kena sayang yang muda, satu kewajiban. Dan orang muda wajib hormat orang tuanya. Ya, sebab Nabi berkata dengan agak tegas, bukan umatku, bukan dari kalanganku orang muda yang tak hormat orang tua. Ya, orang muda tak hormat orang tua, sembarang orang tua kita kena respect, because dia orang lama, orang tua. Apatah lagi tak hormat mak ayah. Orang tua tu umumnya generik. Tapi kalau tak hormat mak ayah, memang anak deraka, tak selamat dunia dan akhirat. Guys, watch out. Jangan sampai mak ayah kecil hati, terluka hati. Nurhan Aziz, terima kasih. Rashidah, Rashidah siapa tadi? Syamsuddin, terima kasih. Rupiah Abdullah, Zainab Osman, Waalaikumsalam. Dana Abdul Kadir, Dayang Jamaah, Hasmawati Kamarudin yang baru menyapa Tok Abah, yang Tok Abah belum respon. Zarir Zaris, terima kasih. Leni Nadira, itu pun orang yang baru masuk. Taruna Suci, Yusnita Said, Fauzi Aziz, antara orang yang baru menyapa Tok Abah. Mun Maisma dah sebut. Fadila, siapa lagi? Baik, nombor 8. Sebelum tu, program kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 27 November. 27 November ialah webinar yang akan kita kendalikan menangani pasangan yang rajuk, ya. Baik kawan, kekasih, tunang, isteri ataupun siapa-siapa, ya. Allahumma selamat, ya. So ini sangat-sangat penting kerana kita terlepas pandang. Ya, kadang-kadang orang tua rajuknya lama. Orang tua amat sensitif, ya. So kadang-kadang ingat Tok Abah sebut, rajuk manusia ikut kajian psikologi antara 7 jam hingga 7 tahun. Tapi Tok Abah pernah jumpa kes yang 10 tahun masih merajuk, 14 tahun itu maksimum yang Tok Abah pernah jumpa lah. 14 tahun merajuk. Ada anak yang merajuk, merantau, tinggalkan keluarganya daripada umur dia 16 tahun sampai umur dia 60 tahun. Yang merantau sebab kecil hati. Ada. Tok Abah dengar, Tok Abah tahu, for sure Tok Abah dah tahu kisah itu. Jadi rajuknya berapa tahun? Daripada umur 16 sampai 60. So lebih kurang 44 tahun rajuk. Baru dia bertemu balik dengan adik-beradik sanak saudara. Selepas merantau, kecil hati, merajuk selama 44 tahun. Umur 16 lari, ya, umur 60 baru jumpa balik, bertaut semula. Ramai yang meninggal in the meantime. Wow, ya, sangat sedih, satu tragedi lah sebenarnya. Tapi lah, ya, kadang-kadang kita terlepas pandang tentang situasi ini. Bila kita terlibat, kita tak fikir panjang, ya. Kecil hati, dendam, kesumat dan sebagainya. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya, sedih, ya, sedih. Ya, sangat sedih sampai kemarin, ya. Yati, terima kasih. Saliyah Yusof, terima kasih. Kita tak siapa tadi. Ada tak lagi yang orang baru yang Muhammad Firdaus Lim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, ya. Ramini Hussein, Mun Maisman Dasbud, Era Bakar, Erin Mat Said, ya. Sabtuyah Akil. Sabtuyah ni biasanya orang Sarawak nama Sabtuyah, ya. Normah Basar dah masuk. Terima kasih. Dia kata lewat masuk. Azwa, Mazita Harun, Zakia Khan. Ini orang yang baru masuk ke dalam kelas kita. Baik, program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November. Ingat abad 19. Tapi ada PRU 15. So, kita postpone ke
27. Kenapa tak 26 hari Sabtu? 26 ada problem program mental perkasa untuk guru-guru di seluruh wilayah persekutuan. Kita expect 4,000 lebih guru akan bersama Tok Abah dan Dr. Shikin dan Dr. Sanggita dan juga Dr. Nurul Asma, ya. Ini semua kita akan membicarakan tentang bagaimana nak memperkasa kesihatan mental di kalangan pendidik di Lembah Kelang dan di seluruh wilayah persekutuan lah, ya. Kalau dari Sabah, daripada wilayah Labuan, daripada mana-mana wilayah persekutuan kamu, ya. Tapi ialah ini terbuka pada semua ramai, ya, orang daripada negeri-negeri seluruh negara pun ada yang join, hantar wakil dan ataupun hantar volunteer membantu kami. Subhanallah, ya. Ini kata tu usaha yang dilakukan oleh persatuan ibu guru-guru lah, ya. Okey, baik. Tok Abah excited, Tok Abah terkesima, ya. Tok Abah dah siapkan nota, ya. Tok Abah punya sesi pukul 2 tengah hari sampai 2 petang sampai pukul 4 petang akan dibantu oleh Dr. Nurul Asma, ya. Bercerita tentang bagaimana antara punca, tanda-tanda tekanan mental dan yang penting solusinya. Dan salah satu perkara yang kalian terdapat pandang ialah cabaran paranormal yang akan dibantu, Tok Abah dibantu oleh pakarnya Dr. Nurul, yang Allah bagi kelebihan untuk dapat mendiagnosis, ya, mereka yang ada cabaran dari segi paranormal yang menyebabkan tekanan mental, masalah mental dan sebagainya. Sampai ada yang sampai bunuh diri, ya, histeria dan melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan dan batasan. Baik. Come over to our webinar pada 26 tu untuk guru-guru, ya, mental perkasa, mental health, ya. Pada 27 jom tangani pasangan yang merajuk. Seronok itu sangat seronok, sangat penting, sangat membantulah sebab semua orang akan ada rajuknya dari masa ke masa. Dari baby yang umur setahun merajuk sampailah baby umur 91 tahun merajuk. Baby 91 tahun merajuk, payah, ya, ekstra kedut timbul. Gurau, ya. Baik. Itu okey, poin nombor 8 untuk jadi orang yang berguna kepada dunia ialah sedia beri khidmat. Sebab lepas sesi pertama pun Tok Abah mulakan dengan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Dan setiap hari Tok Abah pesan pada diri Tok Abah dan anak-anak Tok Abah, cucu-cucu Tok Abah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan patah balik ke diri kita. Setiap kebaikan yang kita buat sebenarnya adalah kebaikan untuk diri kita. Kita bersedekah pada orang susah. Nampak macam kita membantu orang susah? Tak. Sebenarnya kita bantu diri kita. Kalau kita tak bersedekah pada orang susah, nanti Allah akan tanya, kamu ada kelebihan, aku bagi kau rezeki, kenapa kau kedekut sangat? Itu sebabnya tanya orang yang dapat, ingat tetap pagi untuk sedekah subuh. Ya, di sedekah subuh, ya, dengan doanya, dengan harapannya, dengan menghadiahkan pahala sedekah itu untuk ahli keluarga yang masih hidup atau sudah tiada, untuk kawan-kawan, untuk jalan-jalan, untuk guru-guru. Subhanallah, ya. Ini pun satu perkara yang sangat mulia. Kenapa waktu subuh diwar-warkan, digembar-gemburkan? Sebab waktu subuh turun 2 malaikat yang mengiringi semua orang Islam. Satu akan mendoakan kehebatan, murah rezeki, selesai masalah untuk mereka yang bersedekah, sedekah subuh. Sedekah subuh kena waktu subuh. Sedekah pukul 3 pagi itu sedekah tahajud. Itu tak ada, Tok Abah tak tahulah kok ada dalam hadis, ya. Tapi sedekah subuh memang. Dan waktu yang sangat makbul berdoa ialah waktu sedekah. Satu lagi malaikat akan doakan kita hancur, ya, akan hancur diri kita kalau kita kedekut menyimpan, mampu tapi tak nak sedekah, kedekut. Wahai Allah, hancurkan orang yang menyimpan ini, kedekut ini. Malaikat kedua berdoa. Jangan sampai malaikat kedua berdoa begitu untuk diri kita masing-masing. So, ya, jangan tunggu kaya baru bersedekah. Bersedekahlah, anda akan kaya. Apa itu kaya? Orang yang kaya ialah orang yang rasa cukup dengan apa yang dia ada. Kaya. Gitu, ya. Baik. So, kita sedia beri khidmat, ya. Sebabnya jangan sangka kamu membantu orang yang susah itu dengan bersedekah
Sebenarnya kamu membantu diri kamu sendiri. Sebab bila kamu bersedekah, ya, kamu akan terhindar daripada api neraka. Ya, bersedekahlah kamu untuk menjauhkan diri dari api neraka. So, bila awak sedekah, awak tolong siapa? Tolong dirilah. Bersedekahlah kamu untuk jauhkan diri daripada api neraka walaupun dengan bersedekah dengan sebiji tamar. Bersedekahlah kamu untuk membuka pintu-pintu rezeki. So, awak bersedekah tu untuk apa? Untuk kebaikan awak akan terbuka pintu rezeki. Bersedekahlah kamu akan terhindar daripada kematian yang ngeri. Bersedekahlah kamu agar kubur kamu sejuk. Kubur kamu luas. Barang siapa telah meninggal dunia, dia akan berdoa untuk hidup walau sebentar. Dia hidupkan sebelum walau sebentar untuk bersedekah. Itu semua hujah kepada untuk kita bersedekah. Dan bersedekah itu untuk siapa? Untuk diri kita. Kita nampak macam tolong orang yang susah. Tapi sebenarnya kita menolong diri kita. Lebih daripada membantu orang yang susah. Kalau datang peminta sedekah ke meja awak masa awak makan di restoran, yang diuji bukan peminta sedekah. Tapi yang diuji ialah anda yang ada kemampuan makan di restoran. Yang mudah-mudahan Allah bagikan lebih. Tapi awak kan tak ada, go. Atau dia diam macam tak kisah. Padahal dia makan, dia tak banyak lah. Makan, apa namanya? Apa perkataan L tu? Tak ada siapa terlalu lupa perkataan L. yang macam udang besar tu apa? Lobster. Tuan Abah cukup lupa perkataan sebab jarang makan. Jadi L, Tuan Abah ingat L je. Ya, lobster. Padahal anak Tuan Abah main basketball lobster. Dia makan lobster. Ya, mungkin satu ekor yang 1 gram lebih tu tak tahulah berapa 400-500 gamaknya. Tapi orang minta sedekah, dia kata tak, kami tak ada duit, tak ada. Kan awak makan lobster tau. Itu ataupun pakai ikan patin original yang harganya mungkin 200. Contoh. Awak makan satu family bill dalam 1,000. Tak apalah, ada rezeki silakan. No problem. Tapi kalau orang minta sedekah, aku bukan apa, aku tengah nak makan, dia kena kacau ni, aku memang pantang. Ya Allah. Bila datang peminta sedekah untuk di meja awak waktu awak makan, yang bermasalah bukan peminta sedekah. Yang bermasalah ialah anda. Yang sedang diuji oleh Allah bukan peminta sedekah. Berani tak dia minta bantuan pada orang yang mampu itu? Tak. Yang diuji oleh Allah ialah anda. Yang ada kemampuan sampai makan bil sampai 100. Kalau tak 100 boleh RM500. Ya. Tapi mengulurkan RM1, RM2, RM5, RM10 yang mungkin tak besar sangat untuk anda. Tapi amat bermakna pada orang yang menerima sedekah. Alantanta sedikit, bersangka baik. Ya. Kalau sedikit pun bukan anda yang ada masalah kalau bagi sedekah kat dia. Kalau dia ahli sedikit pun, yang ada masalah dia. So, awak sedekah dengan ikhlas, tanya hati. Kalau hati kata, tapi kata ulama, guru-guru Tok Abah, kalau kamu nampak orang minta sedekah ni macam memang kamu yakin dia sedikit, jangan zalimi dia, bersopan santun, ya, jangan kasar pada orang ini. Kita tak tahu. Entah malaikat Allah hantar untuk uji awak. Malam Tok Abah pun baca, ya, satu kisah. Ya, yang benda ni dah lama Tok Abah dah dapat update status ni dari masa ke masa, dah viral sejak Tok Abah mungkin 10-15 tahun kot. Orang yang yang tak ada kerja, yang dah graduate muda tapi macam dah give up lah. Dia pun ada duit RM10 je dalam poket dia, ya. Tapi bila datang orang minta sedekah, dia tengah dah beli makanan dah. Beli makanan, ada seorang ayah dan seorang anak yang kelaparan, dia minta makanan, dia tengok, aku ni ada RM10. Ni last duit ni, yang last kopek ni aku makan ni. Tapi aku nampak orang ni kurus kering, macam dah lama tak makan. Makanlah. Makanan saya ni ambil lah. Ya? Dan orang tua tu hadiahkan dia, tak, saya ni terima kasih sangat tuan ni, dibagikan satu old coin. Ya, ini semalam pun tak apa baca balik update status yang telah viral dari masa ke masa. Ini dah banyak tahun, ya, bukan benda baru. So orang muda tu ambil lah old coin tu. Tiba-tiba masa dia nak give up, dia gelandangan duduk bawah jambatan. Dia pun lapar kan, tak ada makanan bagi kat orang miskin tadi. Dia pun baring, ya, saja dah lepak, nak tunggu maut lah kononnya. Ya, dia nampak cepisan surat khabar. Ya, dia pun baca surat khabar. Dia orang yang ada ilmu, yang ada kelulusan. Dia tengok, oh, ada orang mencari old coin.
ya, dengan bayaran yang sangat tinggi. Ya, so dia pun pergilah ke tempat yang minta tu. Akhirnya pendekkan cerita, duit siling lama itu bernilai 4 juta. Ya. So bila dia patah balik selepas dapat duit tu, dia pendapat cek tu, dia patah balik cari siapa orang yang bagi tu, nak untuk dibantulah kan, dia cari dapat tempat kedai makan semua tu tak ada, tapi dia tinggalkan sekeping nota. Dia tadi dah muka, ya, duit lama ini dapat membantu membawa kebahagiaan pada tuan, kata orang yang diberi makan tadi. Lepas tu desain itu kurang lebih malaikat lah. Dia kata malaikat, the angel, ya. So the angel of blessing ke apa dia kata. Ini kisah, ya, teladan. Dan semalam juga Tok Abah tengok satu video, ya, YouTube, kisah lama, ya, tapi relevant. Budak miskin kena halau, ya, sebab dia menyusahkan, ya, dia halau daripada restoran, ya. Tapi kata seorang marilah, mari kamu mari sini, mari makan kat hotel pakcik. Pakcik ada hotel kecil, jom makan. Dan dia pun bagi makan budak miskin ini. Kalau ada lapang, kau datang ke hotel pakcik ni. Pakcik tak banyak benda, tapi kamu makan kenyang di sini. Ya, 15 tahun, ya. Dia bagi budak ni makan bertahun-tahun, ya. Dia dengan niat untuk membantu orang miskin ni. Kalau kau melapang, kau datang. Tapi kau ingat, kau kena kerja kuat, belajar sungguh-sungguh untuk kamu jadi orang berjaya dan bantu orang lain. Pendekkan cerita, beberapa tahun kemudian, hotel ini tidak bayar bil bank, hutang bank selama 6 bulan, nak kena lelong. Bila akhirnya dirampas oleh bank, dia pun terus merajuk pada bos bank tu. Bos bank tu ialah budak yang dia bagi makan waktu kecil dulu. Ya, dan kisah tu settle lah. Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan, adik-adik, anak-anak, dia kebaikan untuk diri kita. Ya, so ingat, ya, apa menyusahkan orang, minta sedekah, minta bantuannya, jual tisu, jual apa, kita nak makan pun. Kalau awak, ya, tak nak bantu, sudahlah, ya, tapi jangan komplain apa-apa, sebab kita tak tahu. Ingat pesan asatizah, ya, berbuat baiklah walau sekecil mana, kita tak tahu kebaikan yang mana satu akan menolak anda untuk masuk syurga. You don't know which particular deed, good deed. Mungkin senyum kat orang, mungkin buang sampah daripada tengah jalan, mungkin kita bukakan pintu untuk orang tua, mungkin kita bagi tempat duduk kita pada orang sedang syarat mengandung, mungkin kita itulah senyum kat orang, mungkin kita bagi sedekah cuma RM3 sebab itu yang ada duit kecil di tangan kita kepada orang yang jual tisu untuk beli 3 tisu dengan harga RM3, padahal tisu itu 10 sen satu, tapi awak bagi RM3, that's fine. You tak perlukan keropok, tapi nampak makcik tu dah kulu kilir, tak laku-laku keropok yang dijual, you pun beli. Yang dia kata satu plastik ni RM10 nak, you pun beli 2. Ya, kalau 2 RM15 tak apa. Ya, menantu tak apa bagi RM20, dia ambilnya 2. Ya, dia ambilnya 2, dia bagi pula pada budak-budak pejabat untuk makan. So kebaikan demi kebaikan demi kebaikan, insya-Allah. Ya. Kalau kita bagi satu dengan ikhlas, Allah bagi balik paling kurang 10 kali ganda. Punya besarnya fadilat kita memberi. Itu dia. Nombor 8. Tips menjadi orang yang berguna kepada dunia ialah dengan sedia memberi khidmat. Bantu dan bantu dan bantu. Ingat, Tok Abah pesan pada diri Tok Abah, pada keluarga Tok Abah, pada siapa-siapa pun. Ya, bila kita buat sebarang kebaikan, sebenarnya kebaikan itu untuk diri kita. Sebabnya Tok Abah selalu sebut, siapa kata, semalam pun ada orang mengatakan, apalah kalau kau menyimpan sana simpan ini, terlampau hubuk dunia. Ingat, duit boleh bawa ke mati ke? Tok Abah nak betulkan, yes. Bawalah duit ke mati. Bawalah duit ke kubur. Bawalah duit ke kubur dengan syarat. Duit awak sekarang ni, awak sedekahkan, awak infakkan, awak wakafkan. Dan yang awak wakafkan, yang awak sedekahkan itu, awak akan bawa ke kubur. Apa yang dibawa? Pahalanya. Gitu. Gitu, ya. So, jangan kata, apa ni, duit, sibuk cari duit. Carilah duit, tak apalah, dengan cara yang halal dan thayyiban, yang Allah redha. Dan tapi, kalau sayang sangat duit, bawa duit tu ke kubur. Samalah macam seorang ayah ditegur oleh anaknya, ayah ni kerja kuat, ya tengok,
gaji ayah 50-60 ribu sebulan, ya, ringgit, ya. Tapi kereta abah, kita buruk, kita biasa, rumah kita pun rumah biasa je, ya. Kami, tak apa, kata si ayahnya. Gaji ayah 50-60 ribu sebulan, ya, 50-60 ribu ringgit sebulan. Dia baru belikan, apa nama, dia sudah belikan 5 buah kereta jenazah kepada 5 buah surau, bapak dia ni. Ya, itulah masa dia belikan kereta 5 buah tu, anak-anak yang 5 orang excited. Alamak, abah kita belikan kita 5 kereta untuk seorang satu. Alhamdulillah, rupanya punya cek. Bapaknya beli 5 kereta jenazah. Anaknya punya kecewa. Ya Allah, bapak aku ni. Tetapi bila bapaknya meninggal dunia, semua anaknya Allah berikan kata tu kemewahan, ya, keberkatan hidup yang melimpah ruah. Ya. So ayah yang berpesan, ya, abah buat semua ni semata-mata sebab abah sayang kat duit. Kalau sayang bagi kat kami anak-anak abah, tak apa. Bagian kamu dah ada. Abah dah bagi awak pendidikan gini. Tapi ni abah bawa ni untuk bawa ke kubur. Ya, abah bawa semua ni untuk dapat apa nama? Duit abah ni bawa ke kubur, ya. Sebab nak bawa pahala bersedekah, pahala memberikan van jenazah, pahala tu akan dibawa ke kubur dan ke alam akhirat. Siapa kata duit tak boleh bawa ke mati? Dengan syarat diinfakkan, disedekahkan dengan cara yang betul, digunakan dengan cara betul masa hidup, maka awak akan bawa. Samalah macam seorang jutawan yang semua duitnya ditaburkan pada orang susah. Ya? Bila seorang tanya, bos tak sayang duit ke sampai semua bagi duit kat semua orang ni, ya? Tak simpan langsung. Tak sayang duit ke? Sebab saya sayang lah, saya tabur duit ni kepada orang susah. Macam kalau sayang duit, simpan lah. Kalau simpan duit tu namanya tak sayang duit tu. Awak kedekut, itu bukan sayang duit. Kalau sayang duit, awak sedekahkan. Sebab pahalanya akan kita dapat rasakan di dunia, di alam barzah, di akhirat. Nampak? Sebab saya sayang duit lah, saya sedekahkan duit saya infakkan duit saya. Sebab saya sayang duit saya. Nak bawa ke kubur, ke akhirat. Termenung kawan yang bertanya tadi. Ya? So, Tok Abang nak pesan, jom kita usaha untuk bawa duit kita ke kubur. Dengan bersedekah, dengan membantu, dengan berinfak, dengan berwakaf, ya. Sekarang dengan aset yang ada. Sebab awak nak bawa setiap sen duit awak ini ke kubur. Gitu. Jangan loya buruk, ya. Jangan loya buruk. Kita loya baru, ya. Kita buka cara berfikir. Janganlah kita sebut, apa sibuk cari duit siang malam, macam duit boleh bawa ke kubur, boleh bawa mati. Jawab dengan hormat, boleh. Ni saya kerja kuat ni sebab nak bawa duit ke mati lah ni. Ya, ya, mudah-mudahan. Samalah macam seorang wanita, ya, selalu ditanya oleh jirannya, bila kau ni nak kahwin? Kau ni dah umur 30, bila nak kahwin? Nah, budak ni dah sampai kecil hati dah. Sedih dia sebab makcik ni cakap kali ke 1000 kot. Bila kau nak kahwin? Ya? Tak laku-laku kau ni. Ni saya tunggu izin kakak lah, izinkan saya jadi madua. Ya kakak. Baru senyap. Padan muka si kakak yang jadi mulut laser tu. Dah 1000 kali ditanya bila nak kahwin. Akhirnya, ni kisah benar daripada wanita yang ditanya tu. Bercerita kat telinga Tok Abah. Saya pun bagi pelan-pelan. Kakak, saya tunggu izin kakak lah nak jadi madu kakak. Yang kakak tu tanya tu, izinkanlah abang kahwin dengan saya. Senyap. Ya, terus muncung dark face. Dark face terus. Tak tanya sampai kiamat kot. Bila nak kahwin lagi. Itu wanita tu bercerita pada Tok Abah. Tok Abah pun senyum. Gembira dengan jawapan dia yang bijaksana. Itulah dia, kerana busybody tak tu. Doakanlah. Sibuk tanya. Doakan, bagi nasihat. Sebab isu kita topik nombor 8 ialah tip nak jadi orang berguna aset kepada dunia ialah dengan sedia beri khidmat. Tak mampu beri khidmat dengan duit, dengan aset, dengan tenaga, dengan fikiran, dengan senyuman, dengan doa, dengan kemaafan. Paling kurang, maksud hadis Nabi, tidak menyusahkan orang pun adalah satu sedekah. Tidak menyusahkan sesiapa pun adalah sedekah. So, kadang-kadang kita tak mampu nak buat apa, nak doakan orang pun tak mampu. For some reason. Ya, tak mampu, tak biasa, terlupa. Maka kita jangan kacau orang. Tok Abah selalu pesan ke anak Tok Abah, bantu orang. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Tetapi kalau tak mampu nak bantu siapa-siapa, jangan susahkan orang lain.
Okey? Nombor 8. Ya. So, program kita pagi ini juga diperkayakan, dipersihatkan, dilancarkan oleh Premium Cokolate ni. Ya, minuman lazat yang Tok Abah dah dapat 3 teguk. 3 teguk pagi ni. Tak tipu punya. Mana boleh tipu ya. Tipu seorang berdosa ni kan tipu ramai-ramai ya. So, mana boleh ya. So, Tok Abah akan buat apa yang Tok Abah cakap. InsyaAllah. Ya, ni Tok Abah minum pagi-pagi memang bertenaga, bersemangat. Tengoklah orang tua umur 71 bersemangat ya, dapat apa nama tenaga, dapat ilham ya. Ni semua dari Allah, tetapi asbabnya minum. Ya, minum ni memang Tok Abah lah ya. Memang rasa segar, rasa bersemangat, rasa teruja. Dan yang penting lawas perut. Dan Tok Abah sarapan sikit, makan tengah hari sikit, makan malam sedikit. Cuma badan dia tak slim-slim. Ya, tapi Tok Abah makan sikit. Memang sedikit. Semalam pun ada pergi jamuan depan rumah jiran untuk makan sikit ya. Lepas tu masa sarapan kat rumah pak cik ya, ada mesyuarat keluarga Banu Samad ya, di rumah Tuan Haji Muhammad Isa ya, dibangi tu pak cik Pak Long pada Tok Abah ya. So kami jumpa dengan daripada 10 orang adik, 8 yang 7 yang dapat hadiah. Ya, 2 meninggal, 1 tak dapat hadiah sebab jauh. Adik-adik datang sangat berkasih sayang ya. Orang yang uzur pun datang, atau wheelchair datang. Orang yang tak nampak, mata tak nampak langsung berbetongkat datang. Ya, Tuan Abah sangat terkesima ya. Sangat teruja, sangat bersyukur ada ahli keluarga begitu. Ya, dan bawa ya adalah lebih 120 orang ahli keluarga yang datang semalam berkatan tu bersilaturahim. Barang siapa yang keluar rumah untuk bersilaturahim, memutus silaturahim, setiap langkahnya Allah bagi pahala, gugurkan dosa, naikkan martabat. Setiap langkah. Dan barang siapa yang menyambung silaturahim, dibuka pintu rezeki, dianjakkan tarik ajal. Maksud hadis. Silaturahim ialah hubungan yang ada pertalian darah. Gitu ya. Semalam mesyuarat Banu Abdul Samad ya, yang dibuat tiap-tiap tahun, dah 2 tahun tak buat sebab PKP. So tahun ni dibuat ya. Dia mulakan mesyuarat tahunan itu sejak tahun 2005 ya. Tak apa tengok gambar mereka masa muda-muda yang 2005 masih ada yang semua wujud ya, semua adik-adik masih ada. Sekarang dah ramai yang sudah tiada. Ada yang sudah tiada. Satu berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Baik. So, semua ya, apa yang Tok Abah war-warkan ni semua ada pada link kat komen pin kat atas tu. Sama ada webinar pada 27 November menangani pasangan yang rajuk, ada kat link. Itu beritahu anak buah, beritahu diri, beritahu kawan-kawan, beritahu WhatsApp group, beritahu siapa-siapalah, cikgu, anak ke, guru anda ke, siapa-siapa yang perlukan. Semua orang ada menghadapi masalah rajuk. Ya, baik orang muda sampailah orang yang purba. Memang akan ada pengalaman merajuk atau menghadapi orang sekitar yang merajuk. Come to our webinar. Ya, kita akan bincangkan bagaimana ya punca lelaki merajuk dan solusinya, punca wanita rajuk dan solusinya, dan of course tip secara umum. Ada 150 tip yang akan kita kongsi dengan doa-doa yang sekali sangat seronok, sangat berbaloi, dan yang penting sangat mustahak dalam hidup kita. Ya, ingat rajuk ikut kajian psikologi antara 7 jam hingga 7 tahun. Tapi kes yang Tok Abah jumpa ada yang sampai 14 tahun, dan dalam satu keluarga yang Tok Abah tahu for sure ada sampai 44 tahun rajuk. 16 tahun dia lari tinggalkan rumah, umur dia 60 tahun baru balik ya, baru hilang rajuknya, bertemu adik-beradik dan sanak saudara 44 years later. So rajuk sampai mungkin dia tak rajuk sampai 44 tahun, tapi dia ada keberanian untuk jumpa balik selepas 44 tahun. Mungkin rajuknya 20 tahun. Dia masih tak nak balik, tapi pernah ya Tok Abah jumpa orang ini dan bertanya, bila nak balik? Nantilah. That means mungkin masih ada rajuknya. Ya. Okey. Tok Abah tanya, yang faham tak faham sudah. Ya, okey. Okey. Nombor 8. Nombor 9, apakah tip untuk menjadi orang yang berguna kepada dunia? Nombor 9, terbuka menerima teguran. Ini perkataan yang Tok Abah gunakan ataupun ulama-ulama ataupun asatizah guna adalah tasammuh. Tasammuh artinya berlapang dada. Boleh menegur, boleh ditegur. Boleh menegur, mampu menegur, nak menegur bila nampak
benda yang tak betul, barang siapa yang menampak sesuatu kemungkaran berlaku depan kita, kita kena tegur dengan 3 cara. Mafhum hadis Nabi. Satu, dengan tangan kita kalau ada kuasa. Kedua, dengan lidah kita, mulut, tegur dia dengan mulut kita. Atau tak mampu juga, tegurlah dalam hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Biasa dengar? Of course, biasa dengar hadis itu. So, kewajiban untuk menegur adalah kewajiban semua orang. Aku bukannya cikgu, aku bukannya motivator, aku bukannya ustaz, barang siapa yang melihat akan kemungkaran. Barang siapa mean anybody. Meaning all of you, me inclusive. Kita semua bertanggungjawab. Gitu ya. So, sedia menerima teguran dan of course, bersedia menegur bila perlu. Dan orang yang paling berani ialah orang yang berani menegur pemimpin yang zalim, ya, secara berdepan. Itu orang yang paling berani, paling kuat, paling hebat. Ya, Tok Abah tak ada kekuatan itu kot. Ya, tetapi bila diperlukan mungkin, ya, mungkin sanggup juga buat, ya, kalau sampai masanya, insya-Allah. Terbuka untuk menegur dan menerima teguran, iaitu tasamuh. Itu juga satu sifat ataupun satu tip bagaimana nak jadi aset. Ya, itu sebabnya Tok Abah kata apa? Mungkin kita tak mampu, tak ada apa aset, tak ada wang ringgit, tak ada kemewahan untuk diberikan pada orang lain, berilah nasihat. Berilah teguran. Berikanlah senyuman. Berikanlah doa. Berikanlah kemaafan. Tak mampu semua, berikanlah usaha untuk tidak menyusahkan orang itu. Jangan susahkan orang itu. Jangan dia tak tenang tidur sebab mulut awak. Contoh, ya. Orang yang beriman, ya, orang yang lemah imannya ialah orang yang jirannya tak lepas daripada gangguan tangan dan lidahnya. Itu antara maksud hadis Nabi, tak salah Tok Abah, ya. Boleh Google. Itu pun salah satu tanda orang yang ada masalah, ya, dari segi kemasyarakatan. Nombor 9, terbuka terima teguran. Dan program kita juga dibawakan oleh Tok Abah. Semua kena adil lah, ya. Tok Abah juga jadi duta yang tidak tidak kira tidak berbayar lah, ya. Kita tolong, ya, kita tolong ni produk ni Excel Plus Perasa Coklat ni memang Masya Allah, ratus ribu anak-anak, ya, ratus ribu anak yang telah mendapat manfaat, ya, yang rasa sangat bahagia dapat Excel Plus, ya, Perasa Coklat ni. Ada apa ni? Ada vitamin C, immunity system, ada kolostrum, susu awal lembu untuk pembangunan diri dan otak, ya. Ada buah tamar bagi tenaga, ada gula, tidak ada gula putih, ya, yang bahaya tu, tapi ada organic sweetener yang sihat, ada susu, ada DHA untuk perkembangan minda, ada biji teratai untuk tenang, bertenaga dan fokus. Subhanallah. Yang ini semua digarap dan diformulasikan dengan penuh kasih sayang dan memberi manfaat kepada anak-anak umur 2 tahun hingga anak-anak umur 80 tahun. Tok Abah pun makan. Bila cucu Tok Abah bagi kat cucu, Tok Abah pun makan sama. Ya, Tok Abah kata nak lagi sebab perasa coklat sedap, ya. Bolehlah bagi 2 biji pagi, 2 biji petang, ya. Tapi kalau untuk kes biasa, sebiji pagi, sebiji petang. Kalau tidak, kita kan takut membazir, jimatlah sikit, ya. Ya. Ada Didi and Friends sebagai dia punya mascot dan ada Tok Abah and Friend. Tok Abah Your Friend. Tok Abah Your Friend pun jadi mascot juga kepada produk Excel Plus Perasa Coklat yang telah dinikmati oleh ratusan ribu. Ya, beratus ribu dah telah mendapat manfaat. Tapi yang penting apa? Bila mak ayah melaburkan sedikit ongkos untuk membelikan anak-anak, ya, makanan tambahan ini, yes, dia akan membantu untuk lebih bertenaga, lebih fokus. Bukan makan ni terus jadi pandai. Itu membohong. Tapi anak akan seronok, bertenaga, lebih fokus dan suruh mereka duduk menghadap kiblat. Sunnah. Duduk menghadap kiblat dan baca Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Fokus, tenang, seronok belajar, lama belajar, dapat keberkatan menghadap kiblat. Ada sunnahnya, ayon dalam badan, ayon kat bumi, selari. Dan mak bapak pula haramkan kata-kata negatif, bagi sokongan, banyak memuji, ya. Dan kata orang tu perubahan secara 360, the whole family membantu, apa jadi? Anak-anak akan jadi cemerlang. Bukan sebab benda ni, tapi benda ni sebagai pencetus perubahan komprehensif kepada seluruh keluarga. That's our mission. Misi Tok Abah ialah untuk membantu, ya, keluarga untuk berubah secara 360 darjah.
Bukan anak-anak je suruh konsentrate. Ramai mak ayah. Ya, Tok Abah jumpa ramai guru. Itulah guru kan serahkan kat kami untuk mendidik mereka. Ada mak bapak anak umur 7 tahun. Saya dah give up lah cikgu. Saya dah tak boleh nak pesan kat dia cikgu. Saya dah memang give up. Mak dah give up kepada anak umur 7 tahun. Serahkan pada guru. Come on guys. Come on. Kalau mak pun dah give up, you harap orang lain nak didik anak awak, apa cerita ni? Ni kisah benar ya. Mungkin kat mulut lah, give up. Tapi yalah, mak ayah takkan give up ya. Mudah-mudahan Allah tak bagi mereka, kata tu, hati yang begitu, dangkal dia punya emosi sampai cakap mulut mungkin give up. Tu kita kena dengar bukan dengan telinga. Dengan telinga, dengan intelek, dengan hati, dengan iman, dengan gerak batin. Ya? Okay. Alright. So, ni semua pun ada ya. Kalau untuk dapatkan ni semua ada kat link, kat komen pin kat atas tu ada. Dan ramai antara sahabat yang ikuti program kita ni pun telah menggunakannya. Anda nampak impaknya. Alhamdulillah. Okey. Nombor 9 dah settle. Oh, Tok Abah kena rehat ni sebab dah mula lapau. Ya. So, nombor 10, biar tindakan yang berkata-kata. Action speak louder than words. Untuk jadi orang yang jadi aset kepada dunia, berguna kepada dunia, jangan cakap. Watch out guys. Ni PRU dah di ambang pintu. So ramai orang akan bercakap. Calon-calon akan bercakap. Awak timbang, mesyuarat keluarga dan istikharah. Dan buat keputusan yang sewajarnya. Pilihlah pemimpin yang bukan pandai bercakap saja. Tengok track record dia. Tengok dia punya sekarang ni cyber troopers punya rancak menjalankan tugas, menghentam dan coba banyakkan pada cyber troopers ya, jangan menghentam orang dengan menggunakan fitnah. Ya, memang kejawab memang untuk nak menaikkan image calon-calon yang membayar anda ataupun yang anda sokong. Ni cyber troopers ya, tapi jangan awak memfitnah orang. Awak tak selamat di dunia. Kalau orang yang awak fitnah tak maafkan awak nanti merangkak di padang mahsyar untuk mencari orang yang awak fitnah untuk minta maaf. Dan ingat senang nak cari orang yang kita fitnah di padang mahsyar. Ingat senang, maksudnya almost impossible. You will suffer guys. You will suffer. Ini pesanan Tok Abah ya, yang bukan orang yang political incline, tetapi kita kena cakna tentang politik sebab semuanya berkaitan. So kita tak tahu, aku tak terlibat dengan politik. Tak boleh. Kita kena cakna. Paling kurang pun Tok Abah punya contribution ialah pastikan yang nak jadi pemimpin, tengok diri awak layak ke jadi pemimpin. Pemimpin yang layak dihormati, kata Ali, ialah orang yang sibuk betulkan diri dia, yang betulkan perbaiki diri dia untuk memimpin sampai tak ada masa nak cari, nak tengok-tengok, nak komen-komen keburukan orang lain. So just focus on what you want to do, what you can do, what you intend to do. If you are a leader, seorang wakil rakyat ataupun seorang member parlimen, jangan sibuk nak pukul orang lain. Tok Abah nak pesan pada semua pengundi, jangan undi orang yang mengata orang lain, yang mengutuk orang lain, yang memfitnah orang lain. Kalau tak fitnah pun dia mengumpat. You nak cari pemimpin yang suka mengumpat. Tapi bukan dia yang mengumpat, ni orang lain. Kalau dia tak tegur orang yang cyber troopers dia untuk hentikan mengumpat, maka dia pun syubhat. Orang yang mengumpat ni tak layak jadi pemimpin. Awak sibuk mengumpat mengata orang. Mengumpat tu dosa besar. Mengumpat itu dosa besar. Jadi awak nak pilih pemimpin yang buat dosa besar. Sebelum jadi pemimpin. Sebelum jadi pemimpin lagi dah buat dosa besar. So check it out guys. Check it out. Dan Tok Abah ramai sahabat yang, ialah kita umur 70, ramai sahabat yang memang pernah jadi pemimpin, anak jadi pemimpin, nak jadi pemimpin lagi. Tok pesan kat dia orang, masa awak berkempen, cakap kebaikan-kebaikan atau benda yang awak nak buat. Manifesto anda, jangan pukul orang lain. Kalau awak pukul orang lain, saya tak hormat awak. Saya tak hormat awak kalau awak pukul orang lain. Hentikan memukul orang lain. Ini politik, Fadilah Khamsah. I don't care. Sebab Rakib dan Atid tidak berhenti mencatat kebaikan atau keburukan anda. Tuhan sentiasa melihat anda. Ingat, kalau awak tak nampak Allah, ingatlah bentuk sifat ihsan. Ihsan mean kita yakin Allah sentiasa memandang kita. Kalau anda nak jadi pemimpin, awak kena ada sifat ihsan. Allah perhati aku ni. Aku nak berbohong pada orang yang aku nak pimpin.
Aku ni jadi pemimpin. Aku telah berjanji sekian. Alah, dia orang ni bodoh. Dia undi aku ni bodoh punya. Buatlah sesuka hatimu, sabda Rasul, akhirnya kau mati juga. Dan bila kau mati, setiap kebaikan atau keburukan, walau sebesar zarah, akan diadili dan diberikan hukuman yang setimpal dengannya. Watch out yang mengundi, lebih watch out yang nak jadi pemimpin. Ni Tok Abah tak akan terlibat dalam berkempen ke apa, tak. Itu Tok Abah tak akan terlibat lah. Tidak secara langsung Tok Abah nak bagi ilmu saja. Tetapi ni pesanan Tok Abah lah. So cari pemimpin yang baik lah. Baik dari perspektif sisi pandang Allah Subhanahu wa taala. Okay? You got my drive. So, terbuka terima teguran. Kalau awak kena tegur pun, apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau kamu ditegur dengan cara hikmah, tak sebut nama pun. Tak mengata siapa-siapa pun. Ni mudah-mudahan hikmah lah ni. Dapat sampaikan benda yang betul, insya-Allah. Mudah-mudahan hikmah lah. Kalau kamu ditegur dengan hikmah tapi kamu sentak, kamu marah, apa kata Imam Ghazali? Itu tanda kamu ada kesombongan yang nyata, bongkak yang nyata. Dan orang yang bongkak, Allah benci. Tak cium bau syurga. Nak jadi pemimpin. Orang yang bongkak macam ni, awak nak jadikan pemimpin. So, watch out guys. Think about it. Okay? Terbuka menerima teguran. Nombor 9. Nombor 10. Tok Abah dah sebut tadi. Biar tindakan yang berkata. Nombor 10 dah settle dah. Biar tindakan yang berkata. Action speaks louder than word. Jangan nak buat cakap. Tapi biarlah tindakan yang berkata-kata. So, kalau awak nak jadi orang yang jadi aset kepada dunia, let your action speak on your behalf. Tapi untuk Tok Abah nak tamatkan nombor 11. Besok kalau ada panjang umur, kita akan ulas balik. Nombor 11. Berhenti kat nombor 11 ya. Biar cinta berbicara. Wow. Tajuk apa ni? Tips menjadi orang yang berguna. Biarlah cinta yang berbicara. Artinya, kalau awak nak bercakap dengan manusia, biarlah ada rasa cinta, rasa sayang pada manusia yang awak cakap itu. Yang Tok Abah cakap ni mudah-mudahan sebab Tok Abah sayanglah pada anda, supaya jangan awak tertipu, terkeliru memilih dalam PRU nanti pemimpin yang jahat dari kacamata Tuhan. Dan awak pula nak jadi pemimpin tapi mengata orang, mengutuk orang, sabotaj orang. So awak tak layak jadi pemimpin. Diri pun tak boleh pimpin dengan mengata orang, buat dosa besar. Awak sibuk nak jadi pemimpin. Come on guys, malulah pada diri. Biarlah cinta berbicara. So Tok Abah cakap ni sebab sayang. Sebab bukan umatku, orang tua. Tok Abah orang tua ya. Orang tua yang tak sayang orang mudanya. Dan ramai yang nak jadi calon, nak jadi pemimpin ni orang muda. So dengar cakap orang tua ni. Tok Abah pesan ni sebab sayang. Supaya awak tidak terjerumus ke jurang dosa. Dah lah sebelum jadi pemimpin dah mengata, mengumpat dan ya Allah mengutip dosa-dosa banyak. Lepas tu jadi pemimpin pula tak menunaikan janji. Biar cinta berbicara, biarlah sayang dengan sayang, dengan hikmah, dengan empati. So itu tujuan Tok Abah bercakap ini. Mudah-mudahan kita jadi memberi manfaat pada orang lain. Okey, Tok Abah berhenti kat sini. So selamat hari lahir, selamat anniversary, selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat menjalankan tugas, selamat bekerja, selamat berehat, selamat berbonding dengan keluarga, selamat dalam perjalanan. Untuk mereka yang sakit, makan ubat, yang istighfar banyak-banyak, senyum selalu, dan yang jadi caregiver, yang menjaga orang sakit, angkat tangan berdoa untuk dapat kekuatan. Menjaga orang sakit bukan senang. Hantar gelombang positif. Jangan rasa fed up, jangan rasa marah, jangan rasa benci. Nanti kita akan sengsara dan tidak membantu, memberi aura yang negatif kepada pesakit, bertambah parah sakitnya. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.